Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, selamat datang ke The Majas. Okay guys, jadinya hari ni saya nak ceritakan sebuah cerita berkenaan dengan satu jenama makanan yang sangat-sangat popular, iaitu KFC, Kentucky Fried Chicken. Yang mana saya nak berceritakan mengenai atuk KFC, atuk yang telah mengasas, yang telah membikin Kentucky Fried Chicken ni. Jadi mungkin selama ni kita asyik makan, tapi kita mungkin tak pernah tahu macam mana perjalanan ataupun proses penghasilan KFC ni sendiri. So, tanpa masa, let's go. Jadi, siapa atuk KFC ni? Atuk KFC ni diberi nama Harlan David Sanders, yang mana telah dilahirkan pada 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Syarikat. Jadi itulah sikit sebanyak latar belakang Harlan David Sanders ataupun atuk KFC kita ni. Jadi untuk cerita atuk KFC ni, saya bahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa kesusahan, fasa kematangan dan juga fasa pembikinan, pembuatan KFC itu sendiri. Untuk fasa pertama, iaitu fasa kesusahan, beliau ni, Harlan David Sanders ni, merupakan seorang yang telah menjalani kehidupan awal yang sangat-sangat susah. Sebab apa? Sebab beliau telah pun kehilangan ayahnya seawal umur 6 tahun. Yang mana pada waktu tu beliau mempunyai 2 orang adik yang masih kecil lagi. Disebabkan keadaan itu berlaku, ibu beliau terpaksa melakukan pelbagai kerja hanya sekadar untuk menyara kehidupan mereka. Sementara tu, beliau, iaitu atuk KFC kita ni, kena menjaga adik-adiknya di rumah. Tapi disebabkan kesusahan itulah yang telah mengasah bakat memasak dalam diri Harlan David Sanders ni, atuk KFC kita ni. Disebabkan kesusahan itulah beliau telah mengasah bakat memasak dalam diri dia. Tak cukup dengan itu, pada umur beliau telah pun memulakan alam pekerjaannya yang pertama ni seawal usia 10 tahun. Tadi umur 6 tahun beliau telah kehilangan ayah. Seawal umur 10 tahun beliau telah memulakan alam pekerjaannya yang pertama. 10 tahun ni kita kira-kira dah cepat kot kan. Jadi dah jam 4 dia dah mula bekerja hanya kerana ingin membantu ibunya menyara kehidupan mereka semua. Okey. Jadi pada umur 10 tahun tu beliau telah pun bekerja sebagai pembantu ladang dengan gaji hanya sebanyak $2 sebulan. Wow. $2 ni kalau kita kira-kira dalam bahasa mudah, kita kalikan dengan 4 dengan rate kita, RM8 sebulan. Ada yang berani? RM8 sebulan saja beliau telah dibayar sebagai pembantu ladang. Kemudian tak cukup dengan itu, pada umur beliau 16 tahun, beliau telah pun memasukkan dokumen pengenalan diri beliau untuk membolehkan beliau memasuki ke dalam bidang ketenteraan. Tetapi dalam bidang ketenteraan pun tak bertahan lama, yang mana karier beliau telah berakhir. Dan selepas itu ada lagi beberapa pekerjaan yang Harlan David Sanders ini menceburi. Antara pekerjaan lain yang beliau telah ceburi ialah satunya peguam. Tetapi tak bertahan lama sebab beliau telah bergaduh ataupun telah bertumbuk dengan anak guamnya itu sendiri. Dan yang kedua pekerjaan yang pernah diceburi oleh atuk KFC ni ialah bidan, iaitu tukang sambut bayi. Difahamkan sebab ketika pada waktu itu, pada masa itu, tak ramai yang boleh untuk menyambut ataupun yang nak buat kerja menyambut kelahiran bayi ni. Tetapi itu semua tidak bertahan lama untuk Harlan David Sanders ni. Kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu fasa kematangan, di mana pada fasa ini, selepas Harlan David Sanders menjalani kehidupan awal yang sangat-sangat susah, akhirnya beliau telah berjaya ataupun telah menemui kestabilan hidup, yang mana beliau telah bekerja sebagai pengurus stesen minyak
Dan beliau telah bekerja menguruskan stesen minyak itu selama 6 tahun. Tetapi Harlan kembali diduga kerana Amerika telah mengalami kemerosotan ekonomi pada waktu itu, yang mana kita panggil pada waktu itu ialah The Great Depression. Disebabkan keadaan itu, stesen minyak yang beliau bekerja telah pun ditutup, dan pada ketika itu Harlan David Sanders ini tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan hampir saja diisytihar muflis. Beliau hampir saja diisytihar muflis. Disebabkan keadaan itu, beliau terpaksa berpindah ke sebuah daerah yang kecil yang diberi nama Corbin, Kentucky. Di situlah bermulanya pekerjaan baru beliau, dan di situlah bermulanya fenomena Kentucky Fried Chicken. Di daerah Corbin, Kentucky itu, Harlan David Sanders ini telah pun diberikan pekerjaan menguruskan sebuah stesen minyak Shell yang baru saja dibina di situ. Disebabkan terlalu sayangkan pekerjaannya itu, beliau telah mencetuskan insiden tembak-menembak dengan sebuah lagi stesen minyak yang baru saja dibina di situ. Nasib telah menyebelahi beliau kerana tuduhan ataupun kesalahan melepaskan tembakan itu telah pun dipersalahkan kepada pengurus stesen minyak yang baru tu. Fasa ketiga, fasa penghasilan Kentucky Fried Chicken. Semakin hari semakin ramai pemandu-pemandu yang datang menyinggah ke stesen minyak yang beliau bekerja, dan mereka seringkali bertanyakan Harlan tentang di mana lokasi untuk mereka mendapatkan makanan. Melihat kepada masalah pemandu-pemandu ini, Harlan sendiri telah menjualkan beberapa juadah kepada pemandu-pemandu ini. Dan juga disebabkan kekurangan tempat untuk makan, pemandu-pemandu ini seringkali menggunakan meja makan Harlan untuk dijadikan sebagai tempat untuk mereka makan. Semakin hari, rumah beliau semakin mendapat sambutan dari orang ramai kerana Harlan telah menyediakan pelbagai juadah ataupun menu yang sangat sedap, antaranya seperti steak, ham, telur, dan yang paling penting dan menu yang paling istimewa adalah ayam gorengnya itu sendiri. Melihat kepada potensi perniagaannya itu sendiri, Harlan terus membeli sebuah motel, lalu diubah suai motel tersebut menjadi sebuah kafe dan juga restoran yang mana boleh memuatkan seramai 142 orang pelanggan dalam satu masa yang sama. Dan kafe itulah kafe pertama bermulanya era Kentucky Fried Chicken itu sendiri, dan kafe itu telah pun diberi nama Sanders Court and Cafe. Pada tahun 1935, Harlan Sanders telah pun dianugerahkan pangkat kolonel oleh seorang gubernur Kentucky. Pangkat ini telah pun diberikan kepada beliau atas kejayaan beliau mempopularkan menu masyarakat tempatan Kentucky itu sendiri. Namun, pada 1950, terdapat sebuah lebuh raya yang baru dibina dan telah menyebabkan orang ramai tidak lagi melalui jalan di mana restoran Colonel Sanders ini berada. Melihat kepada masalah ini, Colonel Sanders telah pun berfikir bahawa bisnes ataupun perniagaan beliau ni perlu berkembang ke luar. Lalu pada umur beliau 62 tahun, beliau telah menjual kesemua aset perniagaannya dan berhijrah keluar mencari mereka yang mahu menggunakan menu atau resepi ayam gorengnya ini untuk dijual. Akhirnya, restoran pertama yang telah bersetuju untuk menjadi franchise kepada menu ataupun resepi ayam goreng Colonel Sanders ini adalah sebuah motel yang diberi nama Dewdrop Inn yang terletak di Salt Lake City, Utah. Itulah detik bermulanya franchise Kentucky Fried Chicken. Kemudian pada tahun 1952,
sudah terdapat sebanyak 200 franchise untuk KFC itu sendiri. Pada tahun 1964, atuk KFC kita ni ataupun Colonel Sanders ni telah menjual syarikat franchise-nya ini pada harga 2 juta dan beliau hanya meneruskan kerja-kerja sebagai duta Kentucky Fried Chicken. Kemudian pada tahun 1980, atuk KFC kita telah pun meninggal dunia pada umur beliau 90 tahun disebabkan oleh penyakit leukemia. Okay guys, jadi itulah cerita yang nak saya kongsikan untuk hampa semua pada video kali ini, yang mana kita bercerita mengenai Colonel Sanders ataupun atuk KFC, pengasas Kentucky Fried Chicken itu sendiri, yang mana kalau ikut data 2014 setakat 2014 sudah sebanyak 18,875 buah kedai KFC di seluruh dunia. Wow, itu setakat 2014. Okay. Dan saya yakin banyak iktibar ataupun pengajaran yang boleh kita ambil berdasarkan kisah hidup Colonel Sanders itu sendiri. Dan yang paling penting, yang paling kita nampak adalah jangan mudah putus asa. Jadi kalau hampa rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like video ni, share dan juga subscribe The Majas, dan teruskan menyokong The Majas. Kita jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Assalamualaikum.